Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan membuat semula latihan cara menjawab pemahaman petikan. Sudah bersedia? Okey, mari. Seperti yang telah kita belajar, cikgu ajar dalam kelas dan kamu faham hari itu, pemahaman petikan ni akan melibatkan soalan yang berbentuk dia bagi bahan bahan satu dan bahan dua. Untuk yang hari ni punya, yang latihan yang cikgu bagi ni, dalam Google Form tu, dia tulis kat situ petikan 1 dan petikan 2, betul? Jadi sama je. Maksudnya dia adalah bahan 1 dan bahan 2. Kita nak cuba menjawab. Cikgu hari ni akan ajar kamu cara menjawab pemahaman. Hari tu dah ajar. Ini kita ulang sekali lagi. Tapi untuk soalan yang berbeza. Kita tengok kat sini. Bila kamu dah baca dua-dua ni, bahan 1 dan bahan 2 dah baca betul-betul. Dah faham. Kalau kamu tengok kat sini pun, dipetik daripada cerpen kuih bakul limau Mandarin. Ni adalah antologi. Bermaksud petikan 2 ni kalau tengok dipetik daripada drama. Maksudnya dia ni pun yang petikan ni dia ambil daripada antologi juga. Tapi antologi ni kamu tak pernah tahu arah ke mana. Ini ada antologi dari yang lain punya. Maksudnya macam cikgu cakap, mungkin dia ambil antologi ni antologi masa zaman cikgu dulu ataupun zaman sebelum kamu, dan sebagainya. Alright. Kita tengok kat sini. Nombor 1 berdasarkan petikan 1 dan petikan 2 di atas, nyatakan punca anak-anak terlibat dengan gejala sosial. Untuk soalan 1 ni, kita perlu asingkan jawapan petikan 1 dan petikan 2. Petikan 1 dan petikan 2. Kamu kena asingkan jawapan tersebut. Right, kita tengok berdasarkan petikan 1. Dia nak apa? Punca. Punca ni apa? Sebab. Sebab kenapa anak-anak terlibat dengan gejala sosial. Kenapa? Alright, kita tengok petikan 1. Petikan 1, kalau ingat balik, kuih bakul limau Mandarin ni berkaitan tentang yang ayah dia. Ayah dia ada 2 orang anak lelaki. Ayah dia tu lebih sayangkan salah seorang daripada anak dia. Kalau tengok kat sini, bila kita baca, kau tak pernah percaya cakap dia. Kau lebih percaya akan Lim Fong tanpa kau selidik ke mana dia pergi, dengan siapa berkawan, dan sebagainya. Bila kita baca kat sini, ini lebih kepada kau lebih percaya akan Lim Fong. Kau ni siapa? Kau ni, dia andaikan siapa? Kau ni adalah ayahnya. Lebih percaya akan Lim Fong. Lim Fong ni anak. Maksudnya apa kat situ? Maksudnya seorang ayah ni ataupun ibu bapa lah, kita boleh bagi tahu, lebih percaya akan anaknya. Ataupun satu lagi, boleh kita relatekan kat sini, lebih percaya maksudnya apa? Dia ada 2 orang anak, kenapa dia tak percaya dengan Lim Ming? Bermaksud dia apa? Dia lebih pilih kasih. Alright, kat sini kita dah tahu lah. Kalau lebih percaya, maksudnya ibu bapa lebih mempercayai salah seorang anak mereka. Ataupun kamu boleh tulis, ibu bapa terlalu mempercayai anaknya. Alright, kita tengok petikan 2. Petikan 2, ya pun, takkanlah pula saya nak ambil tahu ke mana dia pergi. Hajar dia serah ni, bila dia hendak balik. Ni berbeza. Yang tadi, ini mak marahkan ayah. Yang ini Hajar dia serah, Haji Pakir. Mak Pakir ni ayahnya pula yang macam tak marahkan maknya sebab tak ambil tahu kan. Kalau kita tak ambil tahu, saya nak ambil tahu ke mana? Kenapa pula dia nak ambil tahu? Bermaksud apa? Ibu bapa ni tidak ambil peduli. Jadi kat sini pilih kasih ataupun lebih mempercayai anak. Lebih mempercayai anak. Lebih mempercayai anak mereka. Yang ini budak lebih apa? Tidak. Saya nak ambil tahu. Tidak
mengambil peduli ataupun tidak ambil pedulilah. Okey, tidak ambil peduli. Mengambil tu kita bertindak. Okey, tidak ambil peduli ataupun boleh kita cakap ibu bapa tu dia apa? Lepas tangan lah. Okey, cara nak menjawab tulis sama-sama. Cikgu ajar cara soalan pertama dulu. Berdasarkan petikan 1, okey, di atas koma, nyatakan ni tak payah letak tak payah. Okey, punca anak-anak terlibat dengan gejala sosial, okey, adalah apa dia? Okey, adalah apa? Okey, adalah ibu bapa lebih mempercayai anak mereka. Nota. Okey, ini untuk jawapan bagi petikan 1. Okey, untuk petikan 2. Nak tulis macam mana? Okey, seterusnya macam cikgu cakap kan. Guna penawaian seterusnya bagi. Okey, gunakan kata hubung bagi petikan 2. Ibu bapa tidak apa? Tidak ambil peduli tentang anak mereka. Okey, nota. Right, habis. Maksudnya petikan 1 kamu dah jawab, petikan 2 kamu dah jawab. Okey. Dan 3 markah lah. Okay, termasuk bahasa kamu. Okey, kita pergi kepada soalan 2. Okey, soalan 2 ni dia mesti berkaitan tentang aspek-aspek lah. Aspek-aspek Komsas. Okey, yang kita belajar. Tak kisahlah, mungkin dia akan bagi tema, pengajaran ataupun nilai. Okey, untuk yang ni dia nak apa? Gaya bahasa. Okey, nyatakan 2 gaya bahasa yang sama yang terdapat dalam kedua-dua petikan tersebut. Dia nak yang sama. Okey, bukan yang berbeza, tetapi yang sama. Lepas tu dia nak 2. Bila nyatakan nak ada contoh ke tidak? Okey, tidak perlu. Okey, tidak perlu contoh. Tapi kalau dia kata berikan ataupun huraikan dan sebagainya, itu barulah kamu kena bagi contoh. Jadi kita tengok kat sini. Bila baca, okey, bila cikgu dah baca dua-dua petikan ni, okey, yang pertama cikgu akan jumpa adalah, kalau kamu tengok kat sini, kau tak pernah nak percaya cakap dia. Kau lebih percaya akan Ning Fong. Okey, yang ni, ya pun, takkanlah pula saya nak ambil tahu ke mana dia pergi. Agak-agak dialog dua ni, apa yang kamu nampak? Kau tak pernah nak percaya cakap dia. Kau tak pernah nak percaya cakap dia. Yang ni, ya, takkanlah pula saya nak ambil tahu. Nak juga. Okey, nak kat sini. Kalau kita tengok nak kat sini, gaya bahasa apa? Gaya bahasa sinkop. Okey, sinkope. Iaitu singkatan. Okey, singkatan. Jadi, singkatan. Okey, jadi nak tulis macam mana? 2 gaya bahasa yang sama yang terdapat dalam kedua-dua petikan tersebut ialah apa dia? Kopi dan apa agak-agak? Okey, yang ini cikgu nak kamu cek sendiri. Ada satu lagi Okey, dia bukan, jangan masuk okey asonansi, aliterasi dan sebagainya. No, tak. Dia memang ada 2 je. Okey, kalau kamu cakap hyperbola ke metafora, tak. Ini dialog.
Dia tak ada meletup-letup sangat. Okey, kamu kena tengok betul-betul, cari betul-betul. Okey, siapa dapat satu lagi, dapatlah 3 markah. Siapa yang salah bagi satu lagi ni, dapatlah 2 markah sahaja. Alright, ni cari sendiri Okey. Seterusnya, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3, biasalah bila dia tulis kat sini, ini adalah dia punya penyataan. Ibu bapa memainkan peranan untuk membentuk sahsiah yang cemerlang dalam diri anak. Pada pendapat anda, apakah peranan yang seharusnya dilaksanakan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak? Okey, peranan. Maksudnya, ibu bapa memainkan peranan untuk membentuk sahsiah. Ibu bapa. Jadi, pada pendapat anda, apakah peranan yang seharusnya? Peranan siapa? Peranan ibu bapa. Letakkan diri kamu sebagai ibu bapa. Okey, apa yang kamu nak buat? Apa peranan? Peranan ni apa? Tugas, fungsi, tanggungjawab. Apa? Peranan mak ayah. Nak buat macam mana? Untuk apa? Seharusnya sangat oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak. Kamu nak buat apa? Selain daripada kamu nak apa, selalunya yang paling klise apa? Menerapkan nilai-nilai agama dan sebagainya. Tapi kita nak lebih kepada apa yang kamu nak buat dekat anak-anak kamu. Okey, yang ni 4 markah. Jadi kalau boleh bagi 2. Okey, bagi 2 isi. Yang ni cikgu dah ajar kan? Bagi 2 isi yang tak perlu panjang sangat huraian tu. Okey, dan satu lagi tak perlu contoh dan sebagainya, cuma isi sahaja dan gunakanlah penanda wacana untuk menjawab isi pertama. Lepas tu kamu nak jawab isi kedua kan? Okey, satu lagi. Dan cikgu tak nak lah. Okey, keduanya, ketiganya tak nak. Okey, isi kedua je kerja tak nak. Tulislah apa selain itu, seterusnya. Okey, di samping itu dan sebagainya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Alright. Dan cikgu nak bila kamu dah habis, okey, bila kamu dah habis, kamu buat je dalam Google Form tu. Okey, siapa yang tak ada dalam Google Form tu, kamu boleh buat dalam buku tulis. Okey, kalau buku tulis tu lagi cantik lah. Okey, snap gambar kat cikgu, terus PM cikgu. Okey, jangan letak dalam grup kelas. Alright, okey, selamat belajar.